Okey ke I ni? Cantik je. Diorang ni mana ni? Dah kita nak start dah. Sebab Pukul tu berapa dah? selalu tak on time ni aku pantang ni. Macam mana ni? Panggil. Hakim, Hafizi, kat mana ni? Cepat sikit boleh tak? Hakim, cepat Hakim. Jap. Kita dah lambat ni. tak. Perempuan pula tunggu kita ni. Malulah macam ni. Kamu orang ini semua lambat ini. Tak, tadi biasalah lelaki ni kalau pemakaian sampai ni susah sikit. Nak kena betulkan elok. Tadi Hakim pun susah juga tadi. Tak, saya kira dah senang dah. Hafizi yang lambat tu sebenarnya. Saya instant je. Okey, dah Dah jangan kita gaduh. kita start sekarang. Boleh minum Hai, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidilfitri kami ucapkan. Hari ini keempat-empat kami ada di sini. Hakim Rahman, dan Cici Ahmad dan juga kita ada Nur Syazwani dan saya Hafizi Rosli. Hari ini akan terus menemani anda pada pagi ini dan muka-muka ini sebenarnya anda dah biasa tengok 7.30 pagi dan juga 8.30 pagi dalam program kami Awal Ni Pagi sebenarnya. Ya, dan sebenarnya kan jaranglah kita dapat berkumpul berempat-empat sempena. Tapi sempena dengan Awal Ni Pagi Raya ini, kami mengambil peluang ini untuk berhimpun ataupun bersama-sama menemani anda pada pagi raya ini. Lagipun saya rasa je hos-hos lelaki ni ramai yang nak kena minta maaf. Semua sekali minta maaf. Saya rasa sebenarnya Gigi ada salah, Syazwani ada salah. Tak, memang. Yang lelaki ni kena minta maaf dengan kita yang wanita ni sebab kalau nak tahu yang paling annoying sekali. Yang paling annoying sekali awak lah ni. Kenapa pula? Awak yang kena minta maaf. Okeylah, tapi tak kisahlah. Yang penting sebenarnya yang penting apa, Syaz? Sebenarnya nak tahu tak ada seorang yang paling nakal. Siapa yang paling nakal? Siapa yang paling nakal? Tak Itu dah cakap kena pun. teka juga. Yang nakal tu semua kot, tapi yang paling garang siapa, Hafizi? Garang. Kenapa saya yang macam Saya tak nak namakan seorang. Saya tak nak namakan seorang, saya nak namakan dua orang. Alamak. Ni dengan ni. Alamak. Kita bukan garang kan? Syaz, tolong. Tidak ya, Tolong. tidak kan. Kami ni tegas dan berpendirian tetap. Tapi ketegasan kita disalahertikan. Tapi korang nak kena tengok ni, orang yang paling kita rasa annoying tu sebenarnya dia masa kecil-kecil dia sweet tau. Alamak. Kenapa tu sweet tu? Siapa yang tak suka masa kecil? Ya kan, kalau yang paling nakal tu sebenarnya kita rasa sweet tau masa kecil. Kalau Sweet saya ke tengok comel? ni, saya sebenarnya nak imbau sikit. Okey. Mungkin anda semua boleh tengok teka siapa yang sebenarnya ni. Siapa ni? Syazwani? Siapa ni? Ini siapa? Ini gambar. Okey, cuba teka. Saya rasa macam saya tahu. Ni siapa ni? Kejap, tak tahu. Okey, saya dah nampak. Saya tak tahu nak fokus yang mana satu ni. Okey, cuba kita fokus di belakang ibunya tu. Dia macam ada mirip-mirip sikit. Comel dia tu. Ada next gambar tak boleh nak teka ni next gambarnya. Ni yang di tengah-tengah tu, samping merah tu siapa? Tetap samping dia kemas. Okey, saya rasa saya dah tahu siapa. Ini Hafizi Rosli. Tu, nampak. Nampak tu. Kesipuan Tak, malunya. ini sebenarnya Dia ada bercerita. cerita dia sebenarnya tau. Apa Okey, apa ceritanya? cerita Ceritanya dia? sini, saya... Alamak! Inilah cerita dia. besar. Sampai saya nak terlucut, tiba-tiba saya nak betulkan sampai saya sekali, ayah saya pergi snap gambar. Dapatlah gambar macam ni. Daripada kecil perangai macam ni. Daripada kecil macam Suka tu. terucut. Itu Okey, next gambar tak nak Okey. tengok. Kita teruskan. Sebab kita nak cakap perangai masing-masing juga kan. Elok juga kita mengimbau Kembali. kenangan masa kecil ini. Sebab alang-alang kita nak pecah rahsia, kita pecah rahsia daripada Betul. kecil. Okey. Tapi kalau nak tahu, yang ini pula siapa kalau korang semua boleh teka lah. Kita cuba teka. Cuba kita tengok. Disebabkan host kita. Tengok gambar ni macam 70-an je gambar. Comelnya. Oi, Itu bantu tak ni yang mana ni? ke? Yang mana tu? Yang kecil tu ke apa? Lah, risau yang mana satu yang pakai Yang mana tudung satu? ke ataupun yang pakai t-shirt. Nampak macam Syazwani pun ada. Oh, yang ini. Okey, yang budak kecil ni. Okey. Siapa ni? Jangan tak mengaku Tak, tapi masalahnya kalau Hafizi sudah, pastinya lah tak lain Hakim Rahman. Ni Hakim Rahman ni. Hakim Kenapa Rahman yang makan mana tu? macam tu sekali Yang mana ke? satu Hakim? Tak, Yang tengah makan tu. ini dekat pantai Teluk Cempedak. Yang dekat bukit-bukit tu dekat Cameron Highlands. Oh. Kenapa Hakim nganga macam tu?
Saya masa kecil-kecil ke yang paling kuat makan. Anak orang besar kan. Nasib baiklah Kanak-kanak riang dah besar. bila dah besar ni elok. Terletak lah. Terletak Paling je. tinggi kan? Awak paling tinggi dalam keluarga awak? Alhamdulillah. Betul lah tu. Ya Allah. Yang ini saya tengok. Yang mana satu awak? Yang itu adik awak, Rakib. Mana awak dapat gambar dia tinggi? Yang tengah-tengah itulah saya sebenarnya. Alhamdulillah Cukuplah ni. wajah berseri seorang Hafiz. Alhamdulillah. Itulah ahli kariah dia. Aduh, tapi ni semua dah besar-besar lah kalau tengok gambar ni pun tak kenal lah sekarang. Mungkinlah kita tak kenal sebab dah lama tak balik, 2 tahun lebih tak balik bergaya. Tapi mengimbau kenangan tu lah. Ah. Itu yang penting apabila kita tengok foto-foto yang lama tu kan. Rasa macam baik-baik kenangan yang lama tu. Saya ingat satu ni nak sebut Back to the Future. Alamak, Back to the Future tu bahan Director kita kata ada lagi satu Ada gambar lagi? ni. Ni Menanti. seronok. Cuba kita lihat. Ish, gambar dia macam jauh sangat. Jauh tak sangat dapat lah. nak baca. Ada next tak yang boleh kita teka? Dia punya gigi dua tu. Tak sama je halus dulu dan juga sekarang. Alamak. Dah boleh teka ke siapa masalahnya? Boleh lah daripada senyuman tu. Alah. Tak lain tak bukan. Tak lain tak bukan? Alamak. Itu dia. Oh, pakai braces dulu. Ya, ini diambil ketika 2015. Time tu baru saja start degree. So tak adalah berbeza sangat kot. Sama je. Ini satu family raya. Saya nak tanya, masa gigi rabbit kecil-kecil tu dah mula garang ke? Mesti dia suka gigit orang. Betul lah tu. Mungkin masa tu kot dah belajar. Ini Ini tahun bila punya raya lebih ni? kurang 3-4 tahun lepas kot. Ibu dengan anak-anak macam adik-beradik ya. Itu kakak sebelum sebenarnya. Kakak sebelum. Kakak sebelum saya. Tak adalah. Awak ni. Itu ibu saya. Ya, betul. Ingat tu adik-beradik lelaki punya ayah dengan anak. Ayah dan anak. Awet muda apa Awet rahsianya muda tu? ya parents ya. Tak ya. Macam saya. Okey tak apa. Abaikan tapi Okey, gambar kita semua kita dah tengok. Gambar Cici mana? Gambar saya tak payahlah sebab Mana hari boleh? tak boleh. Kita nak tengok Ya, tak terlepas. Kita tengok. tengok tu keli hair. Awak Oh, ni keli dulu gigi. kecil. Keli. Ini umur Macam berapa mana ni? boleh lurus pula ni? Ini 5 tahun. 5 tahun. Senyuman ini. Okey, ini dah kenal lah. Ini dah kenal. Dia menurun senyuman tu. Daripada kecil sampailah ada yang junior, Gigi junior pun macam gini jugalah gaya senyuman dia. Junior tu apa? Gigi junior. Oh, Mana ya? Rambut pun keriting sama juga. Okey. Tapi apa rahsia bagi lurus ni? Alah, adalah tekniknya. Kan nanti saya sama pula dengan Naila Huda. Tak boleh beza. Orang tak ada jangan sebut kat sini. Ini raya. Saya ingat. Ini Gigi yang mana ni? Pakai baju merah ke? Cuba teka pada satu. Saya Betul, rasa saya rasa Gigi baju yang paling putih. kanan. Betul, yang baju duduk- merah. Baju merah? Bukan. Oh. Yang Ini belah dah merun. apa? Baju merun. Baju maroon, betul, betul. Ini nampak Gigi sangat ni. Dah jauh satu. Ini memang Gigi ni. Gambar macam tahun 70-an. Ini semua gambar-gambar waktu tahun 80-an. Tapi saya punya Awas. tulis 90-an. Maafkan saya. Hujung Ini 90-an. masa saya form 5. Cantik dah. saya. Dulu ada trend pakai baju macam ni yang ponyok-ponyok tak payah gosok tu kan? Bukanlah Ponyok-ponyok. baju sari. Sari, jenis kain Oh, dia Oh, adalah okey. sari. Saya tak tahu tapi dulu pun ada trend. Manis anak dara kecil ni. Waktu ni. Itu sebenarnya lah gambar-gambar untuk kita meraihkan sebab semua orang tengok kita kan Betul. setiap hari, tapi itu sebenarnya mungkin cara kita untuk lebih dekat lah kepada semua orang kan, sebab meriah sebenarnya raya dulu-dulu ni. Kalau kita nak tengok raya sekarang ni kan dengan pandemiknya semua, sekurang-kurangnya bila kita bawa gambar-gambar lama tu kembali baliklah semangat. Mengimbau kembali lah. Maklumlah. Macam saya sebut tadi, 2 tahun tak balik raya, kok lupa saudara mara tapi takkanlah lupa kan. Kan kita kan sekarang boleh update online. betul tu. Itulah Saya paling risau penggunaan kalau media terlupa sosial. nama saudara-saudara. Betul. Kadang saya panggil makcik, pakcik. Itu saya risau sekali. Tak apa, itu tanda hormat okeylah tu. Saya tanyalah bapak tu anak siapa? Betul. Sebab kita 2 tahun pun dah tidak beraya kan. Betul. Lepas tu bila raya tahun ni semangat sedikit. Dah 2 tahun kita beraya secara online. Macam mana Hakim time tu? Rasa macam tak raya sebenarnya sebab saya cuti raya sebelum ni. Saya cuti tapi saya dekat rumah je sebenarnya. Hari raya kedua pagi tu saya dah mula macam jenguk-jenguk office. Macam nak buat apa kat rumah? Seordir. Seordir. Itu apa? Saya Itu pergi tahun office. lepas lah kan. Tahun lepas lah, tahun sebelum ni waktu PKP. Tapi bila boleh balik kampung ni,
Di Seronok? sinilah kita siaran pagi ni. Betul, walaupun boleh balik kampung tapi saya ni masih lagi beraya di studio. Pada hari inilah kita beraya di studio. Betul? Itu untuk tahun-tahun lepas lah kan. Saya awak? sukar nak mempercayai Fizi lah. Tapi tak apalah sebab kita ni mangsa garang. Betul. Gadis ini. Kita aturkan saja. Kita kena bersolidariti. Janganlah, bukan maksudnya kan tahun-tahun lepas kan kami kita kan walaupun boleh beraya masa tu waktu time kita beraya tapi kita beraya secara online. Betul. Tapi awak dengan Afizi Azahman beraya di studio kan. Sama Walaupun jugalah. saya time tu cuti, tapi alhamdulillah dapat lagi beraya bersama keluarga sebab masih lagi tinggal dekat. Cumanya itulah bila tak dapat jumpa saudara yang jauh-jauh tu lagi agak sedih lah sebab ziarah-menziarah itu adalah adat semasa musim perayaan ni. Tapi tak apa, tahun ni kita dapat berjumpa. Jangan lupa bagi saya duit raya. Kenapa? Oh bukan, belum lagi. Okey, tak apa. Tapi sebenarnya kalau kita nak bercakap mengenai mengimbau kan raya 2 tahun lepas tu sampai saya kira ada yang macam jual baju raya jenis kaftan sebab raya tema dia bermalasan di rumah. Betul, itu adalah tema tahun lepas lah, 2 tahun yang sudah. Tapi tahun ni tema dia meriah. Tengok. Elok, cantik. Semua dah bersedia, tak sabar untuk raya tahun ni jumpa sanak saudara yang mungkin dah lama kita tak jumpa. Kemeriahan tu kita nak bawakan balik lah seperti yang kita raya masa kita kecil-kecil dulu. Okey, banyak lagi sebenarnya kita nak ungkitkan. Bukan ungkit salah Hakim, bukan ungkit salah. Tapi kita nak imbau. Kita nak imbau kembali kenangan-kenangan raya yang lalu yang pastinya mengusik jiwa. Kita berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Menonton Awani Pagi Raya. Terima kasih kerana sudi dengan celoteh kami pagi-pagi ini. Yalah, kita kat sini ada kopi sikit, ada kuih raya sikit. Tapi kita difahamkan editor kami ataupun producer kami, Malina Wati kejap lagi nak bawa rendang untuk kita. Betul ke Cici? Betul. Kita kena menantikan ni. Dia macam tak tahu tukang masak untuk Awani Pagi Raya. Tukang masak. Alhamdulillah. Tapi sedap masakan Malina sedap. Berkongsi rezeki tu. Baguslah tu. Tapi dari tadi sebenarnya kita mengimbau raya masa PKP dan suasana raya masa kita kecil-kecil kan. Masa PKP ada yang raya pakai baju kelawar je pun ada. Betul. Dan yang lelaki ramai yang berbaju Melayu tapi tak bersamping. Rasa-rasanya dah 2 tahun ni Hakim pandai tak ikat samping. Dah lama tak pakai samping Saya kan. ada penyelesaiannya sebab saya ni kurang lah. Tapi mungkin Hafizi ni mesti expert. Hafizi pakai babak samping. Babak samping sebab ni, tadi pun dia yang pakaikan samping saya ni. Kita kena tanya lah orang yang terror. Sebenarnya pakai samping ni dia menjadi kita mewarisi daripada nenek moyang kita. Kalau nak bercakap mengenai pengayaan samping ni, laki ketika hari raya ni memang berwarna-warni lah sampingnya. Jadi pemilihan samping ni juga penting. Kita kena tengok warna color baju Melayu kita warna apa. Samping mestilah match dengan baju kita. So ini adalah antara mungkin kriteria dan juga mungkin antara benda-benda yang perlu kita perhatikan apabila kita nak pakai samping bagi lelaki ni. Cumanya cara lipatan samping ni ada pelbagai dan juga ada falsafahnya yang tersendiri. Saya ada dapatkan juga mungkin pakar untuk komen dan juga dapatkan pengusaha macam mana cara pemakaian samping dan juga ada falsafah yang sendiri Hakim. Kita tengoklah macam mana falsafah dia sebab falsafah saya senang. Janji elok. Sekejap lepas ni kita dengar falsafah. Pemakaian kain samping songket cukup sinonim dalam kalangan kaum lelaki, terutama ketika hari raya serta majlis-majlis kerajaan serta rasmi. Gaya ikatan samping sebenarnya turut merelahkan penampilan seseorang lelaki itu. Tahukah anda sebenarnya setiap ikatan dan lipatan itu mempunyai penceritaan atau falsafah tersendiri? Okey, so kita akan tunjukkan cara memakai kain samping, cara ikat tangkup ya, yang kebiasaannya lah yang kita akan pakai untuk majlis-majlis rasmi untuk hari raya ya. Jadi kain samping ni kita akan pakai dari atas dulu. Okey, dari atas tujuan dia kita tak nak kaki kain kita ni terkena lantai sebab kita tak tahu kan lantai tu macam mana atau kadang-kadang kalau kita nak buka nak pakai kat mana-mana kan. So kita jagalah kebersihannya. Okey, pertama sekali kita pastikan kepala kain. Okey, Hafiz boleh pusing sini. Okey. So kepala kain ni pastikan betul-betul di belakang. Okey, so pandang balik ke saya. Okey. Alright.
Dan saya nak tahu lagi satu cara peletakannya, tulang jahitan tu di tengah. Tulang jahitan ni di tengah, Ya, kepala di tengah, belakang. kepala di belakang. So selalunya Dia mesti kain ni sebaris lah. dia akan selari. Okey. So kita akan lipatkan, okey. Belah kiri sini Ni belah kiri saya. Okey, belah kiri masuk dulu. Sebab apa tu belah kiri masuk? Okey, dia adalah di sini kita pegang konsep kalau pakaian cara Melayu ni selalu kita pegang pada tauhid. Pada konsep tauhid. So dia seperti kita qiyam. Qiyam dalam solat, jadi tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Okey, so kita masuk kiri dulu, baru kanan. tangkuk ke Itu pun atas. ada dia punya falsafah. Ya, falsafah dia mengingatkan kita. Jadi setiap tindak tanduk kita itu pun berteraskan inilah tauhid. Okey. So, pastikan dah begini. Okey, kita boleh tarik yang belah dalam ni supaya dia tak beranak di bawah, supaya dia kemas Selalu masyarakat kita panggil yang berlidah. berlidah, beranak, dia tengok dia benda yang seronoknya keragaman orang Melayu ni dia berbeza-beza. Okey. So sekarang boleh kilas. Kilas. Ya, kilaskan kain Ini ni. kilas dah ni? Ya, saya. Lipatkan. Okey. Selalu masyarakat kita panggil lipat. Ada panggil lipat, ada juga Tapi sebut kilas. right word adalah kilas. Sebenarnya mana-mana boleh. Tapi macam saya dah biasa pakai kilas. Okey, lagi sekali. Berapa kali dia kena ada apa tak? Dia itu tak ada aturan. Janji kita pakai kedap dan selesa. Okey. So Saya 3 buat kali, 2 boleh, 3 pun boleh. Okey. Sini. Okey, dan kita boleh kemaskan. Ya. So kain ni dia kira kain baru, tapi sebenarnya kain lama, kain vintage. Berusia lebih kurang 20 ke 30 tahun. Dulu ini trend ni memang Ini trend tahun 80-an, lewat 70-an, 80-an, 90-an. Kain songket ini. So even paras samping ni pun ikut zaman tu. Mengapa paras? Okey, saya tak kahwin lagi. So paras mana yang patut saya Okey, kalau ikutkanlah sebab benda ni dia bukan diterima pakai secara umum seluruh rantau ni? tanah Melayu. Dia ikut tempat-tempat. So notion itu telah dibawa ke depan oleh Prof Rosli, tak silap saya, from UPSI, tak silap saya saya tak ingat. Dia yang mula menyatakan tentang paras samping. So maka mengikut dia, paras samping kalau di atas lutut itu bujang, di bawah lutut itu bagi orang yang sudah berkahwin. Tetapi sebenarnya dia mengikut tempat. Ada setengah tempat perlambangan itu daripada kepala kain itu. Contoh di Naning, di Naning sepadan Negeri Sembilan Melaka, kepala kain tu kalau belah kanan bujang. So dia berbeza. Itu keragaman. Keragaman itu ada. Itu falsafah dia. Kita tengok pada ketinggian kain pun ada pendapat yang berkata demikian. Ya. Ada mengikut kepada kepala kain. Di Ya. sebelah kanan, di sebelah kiri. Ya, saya. Saya pernah dengar juga kalau pemakaian kain batik sebelum ni, kalau perempuan Ya. ada yang masih lagi mana belum kahwin, ada yang Ya. sudah cerai dan sebagainya. Tapi kalau di Perak, di Istana Perak, kepala kain pakai belah kanan hanya sultan saja yang boleh pakai. Belah kanan tu di bahagian mana tu? Di belah kanan, Bukan di tengah. bukan. Di belah kanan. So, Kepala kain di sebelah kanan. ya. Okey. So kalau kanan itu memang sultan. Raja Perak, Sultan Perak lah. Pun begitu, pemakaian samping songket ini akan bertambah seri sekiranya fabrik songket itu hasil tenunan dan bukan buatan mesin. Ia sebagai galakan untuk memastikan pengusaha songket tenun tempatan dapat meneruskan tradisi sejak turun-temurun. Jelas pengusaha songket Datin Nik Zaliha Nik Abdullah, songket buatan Terengganu ini sangat berkualiti dan mampu bertahan lamanya berbanding songket import luar dari Asia Selatan. Banyak sangat beza ni. Kita boleh nampak beza sangat-sangat banyak. Daripada kualitinya, songket Terengganu sutera. Tenung dia pun dia timbul. Mesin dia flat. Benang tu tak timbul daripada hak India kusam. Dia tak bercaya macam songket Terengganu ni. Banyak beza lah, banyak beza.
Macam Kak Nik tak tahulah orang lain pengusaha lain. Macam Kak Nik pakai benang kualiti mahal. Sekarang ni nak dapat benang emas ke benang sutera pun memang dah payah. Kak Nik selalu ada di Jepun tu dah tutup dah kedai tu. Tak supply dah benang. Memang susah lah kalau macam ni memang kalau dah lagi-lagi kalau kerajaan tak sekat bak masuk soket India memang industri cottage tenun Terengganu ni memang pupus lah. Bagi meneruskan kesinambungan tradisi pemakaian songket ini, bagi Afifi, pemakaiannya harus diteruskan oleh anak muda. Untuk meneruskan penggunaan songket di kalangan belia, di kalangan remaja, ia bermula dari rumah. Bermula daripada tradisi keluarga. Jadi di situlah kalau hari raya ada majlis ke apa benda, apa orang kata, di situlah penggunaan kain songket. Sebab tu dulu-dulu kalau dekat setiap rumah orang Melayu tu mesti kain songket memang dah ada. Memang dah ada. Jadi kalau pagi raya ke apa ke, dikeluarkan daripada almari dan dipakaikan. Jadi tradisi ini perlu diteruskan. Jadi sebenarnya golongan belia, tapi sekarang golongan belia ni dia dah ada pilihan. Dan kalau kita lihat di media sosial sekalipun, penjualan songket agak meluas. Dan orang tahu kalau pakai hari raya mesti nak bersamping dan bersongket. Dan masing-masing nak keep up dengan trend, mesti nak kain songket yang kekinian. Jadi sedikit sebanyak di situ tradisi itu diteruskan juga, walaupun tidak dipakai dengan lengkap. Sekarang anak muda jarang nak pakai baju kurung yang baju Melayu yang lengkap dengan songkok. Kalau pakai samping dengan songkok, sekarang songkok tu susah nak nampak. Tapi penggunaan kain samping itu sebagai pelengkap pakaian kebesaran orang Melayu untuk menyambut hari-hari besar itu masih diteruskan. Bagi masyarakat, pemakaian samping songket ini harus menjadi tradisi, bukan saja ketika musim perayaan, malah boleh dipraktikkan ketika majlis-majlis lain. Bagi saya, walaupun ada songket printed, berbeza dengan songket tenun. Songket tenun ni ada dia punya kesenian dia sendiri. Bagaimana bila kita pakai, kita akan rasa feel dia lain daripada songket yang kita import daripada luar India tu. Pasal bila kita pakai India tu, kadang-kadang dia gatal. Pasal dia benang-benang dia tak macam songket kita dia tenun. Pasal benang dia terkeluar. Jadi kita pakai tak selesa lah. Saya rasa lebih baik songket buatan Malaysia sendiri. Kalau saya lihat dia lebih kepada inilah ukur baju di badan sendirilah. So kebanyakan akan ikut dia punya keadaan ekonomi masing-masing lah. So maksudnya kalau yang lebih orang kata berkemampuan, dia akan pakai yang mengikut dia punya keadaan lah. Itu bagi saya lah pendapat saya. Macam gitu rupanya. Tapi kan sebenarnya bila tengok orang buat macam tu, Hafizi pakai tadi nampak macam senang je. Tapi kalau orang tak reti tu, kena pula seorang-seorang. Macam tadi Hafizi ada orang tolong pakaikan kan. Kalau seorang-seorang ni, dia macam susah sikit Seorang lah tu maknanya bujang lah kot. Itulah maksud saya tak nak pakai bujang kan. Tapi faham-faham je lah. Tapi saya ada satu soalan lah. Kalau pakai samping ni, dia sebenarnya ada poket. Tapi saya tahulah baju Melayu mungkin ada poket dekat dua dekat dalam. Tapi bila dah pakai samping tu, macam mana poket nak letak barang tak situ, tak sini, macam mana? Selalunya kita akan selut daripada dalam je lah. Kan baju Melayu ada poket. Okey. Sebab tu waktu beraya, perempuan ada handbag. Tujuan dia letaklah barang lelaki dalam handbag perempuan. Tujuan kita beli handbag besar-besar Gigi. Tapi tahun ni saya nak beli beg kecil je lah. Saya tak nak letak barang-barang. Biasa raya kita pakai sweet-sweet je. Yang lain sweet dan mudah lah, cantik. Sebab itulah saya nak tunjuk ni. Ini ada laporan yang saya sempat jumpa ni. Dia macam mana benda yang macam Hafizi tadi berbeza lah dengan Hafizi ni. Sebab dia sama dengan falsafah saya. Janji elok. Okey. Kita tengok ni janji elok ni. Dah masuk waktu. Pergi masjid cepat. Amak, banyak pula barang nak kena bawa ni. Allah. Okey, tak apa. Jangan risau. Ada barang, ada kocek. Boleh masukkan semua barang. 2. Kunci. Masuk sini. Ini pun boleh masuk sini lagi. Ya, betul. Ini kain pelekat yang ada kocek. Macam-macam barang boleh masukkan.
Betul, ada di pasaran sekarang ni. Nama dia flat wrap. Okey, kalau nak tahu pasal flat wrap ni, samping ataupun kain plekat yang ada kocik macam-macam ni, seharusnya kita nak bersama dengan pengasas flat wrap tu sendiri, iaitu Sazlin Razak. Nak jumpa dengan Sazlin Razak ni. Okey bang, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Bang, itulah ramai orang macam bertanya-tanya, pelik ni. Mana datang idea ni? Kain plekat, ada kocik, ada main sarung je ni. Idea dia panjang cerita bang. Panjang cerita. Apa ceritanya tu? Okey. 2013 ke 2015 saya dulu duduk di Scotland. Dekat sana kilt ni jadi gah. Pakaian tradisi Scotland. Kalau ke Edinburgh tu semua orang jual kilt ni. Kalau pelancong datang mesti nak beli kilt. Bila balik ke sini tengok pelekat ni macam tak ke mana. Kita macam nampak dia takat tu je. So datanglah idea. Macam mana kita nak naikkan image pelekat ni ke lebih moden dan diterima oleh orang muda. Macam tu ada pada satu hari tu saya tengah solat, anak tarik kain and hampir terlondeh. Oh, itu perkara yang biasa berlaku. Itu Pump letak idea tu. Daripada insiden tu Yes. Insiden tu campur dengan experience duduk di Scotland tu, kita gabungkan, maka terhasillah kain instant tea ni. Tapi tengok design-design dia dan juga material dia pun. Ni kalau tuan-tuan dan perempuan tengok sebenarnya saya pakai ni. Selesa. Saya sebenarnya tak pernah rasa sebegini yakin letak barang banyak-banyak dekat dalam kocik kain plekat yang ada kocik sebenarnya. Tapi yakin sebenarnya dia design dan material dia ni ada apa-apa sebab dia macam unik lah design dan material dia ni. Okey. Kita ada beberapa varian. Yang ni adalah yang paling tinggi lah. Kita pakai ke atas ni pakai linen, 100% linen untuk beri keselesaan. Yang bawah main panel ni kita pakai cotton linen. Kita ada juga kain yang waving, pelbagai jenis. Cotton pun ada, tapi yang untuk paling selesa adalah kain ni. Yang paling unik adalah kita bahagian tumpal. Kalau setiap kain plekat, dia akan bahagian belakang ni, dia ada tu jalur tau. Jalur tu kita panggil tumpal. Tumpal ni, kita buat, dia ada DNA Malaysia. Sebagai contoh, yang tuan pakai sekarang ni, dia ada DNA design keris. Kalau tempat lain, yang mana manufacture kain plekat yang lain, dia pun negara jiran seperti Indonesia ataupun India, jalur yang straight lah. Tapi kita buat ni ada keris, ada peta Malaysia, ada jawi, ikut kita punya tempat negara kita. Ada identiti lah maksudnya, bukan sekadar corak-corak biasa. Ya, betul kan. Ada DNA sendiri. Dan setiap corak tu ada makna dan maksud tersirat di sebaliknya. Betul. Kita bermula pada tahun 20 dengan peta Malaysia. Design peta Malaysia ni kita nak bagi tahu bahawa ini adalah pelikat untuk Malaysia. Dan tahun lepas kita start dengan design keris. Dan kesinambungan daripada itu kita buat jawi. So ketiga-tiga ni dia adalah continuity each other. Design tu Malaysia, keris dan jawi. So next year mungkin apa, tunggulah. So saya harap dengan inovasi ini yang boleh membantu orang, ia dapat penerimaan yang lebih baik in future insyaAllah. Dan dia sebenarnya lebih praktikal sebenarnya. Sebelum ni mungkin ramai yang pergi semayang pakai seluar tracksuit dan sebagainya. Bolehlah sekarang ni pakai kain plekat flat wrap sebab kocik banyak. Betul tuan, insyaAllah. Okey, selamat maju jaya. Tahniah tu ucapkan. Dan kalau flat wrap ni orang nak cari kat mana ni? www.flatwrap.com. Oh, boleh buat tempahan. Boleh buat tempahan. Siapa yang nak jadi usahawan ataupun ejen juga, boleh ke flatraphall.com/usahawan. Oh, ada juga buat untuk bantu orang. Yes, menangkan sekarang ni yang keadaan yang era endemik, orang pun susah sikit. Jadi kita membantu, sedangkan produk kita pun boleh bantu orang. Jom bantu orang yang nak mahu dapat extra income, boleh jadi our agent, our family, dan kita grow together. Oh, okey. Tahniah, selamat maju jaya dan terima kasih atas perkongsian ini. Ini satu yang unik dan menarik sebenarnya. Ini trend dia sekarang ni macam inilah. Salah satu bentuk inovasi budaya
inovasi budaya yang kita lihat sebenarnya merentasi budaya semua sebenarnya. InsyaAllah. Tahniah kita ucapkan kepada Flat Wrap. Okey, sekarang ni dah selesa, dah siap pakai macam ni. Tunggu apa lagi? Jom kita ke masjid jap. Dah siap. Biasanya bila pagi raya atau kita nak berhari raya ni, perkara yang paling rumit sedikit atau makan masa bagi lelaki adalah nak pakai samping dengan kemas dan teliti. Tapi sebenarnya samping yang saya pakai ni ambil masa 3 saat je nak siap nak pakai. Tak percaya? Okay, jom kita tengok. Nak tahu apa cerita di sebalik samping instan 3 saat ini? Mari kita tanya kepada pemilik The Wedding Galore ni sendiri, Zulihas Zulkifli. Assalamualaikum Kak, apa khabar? Sekejap pakai topeng dulu. Jauh sikit. Okey. Kak Zulihas Zulkifli, pemilik The Wedding Galore. Okey, pertama sekali macam bila saya cuba samping ni rasa macam tak percayalah. 3 saatnya, tapi sebenarnya mana dapat idea nak buat samping instan ni? Tak nampak macam instan sebenarnya tapi rasa selesa. Okey. Samping instan ni sebenarnya kita buat last year. Lepas raya lah. Masa tu PKP kan. So kita banyak customer yang nikah secara online, nikah ada kerja tak lama. So dia nak orang yang tolong pakaikan samping. Tapi makeup artist banyak yang tak nak pakaikan samping untuk lelaki ni kan sebab SOP kan. Tak nak macam tu kan. So kita come out idea, kita buat samping instan. Di samping nak menambahkan pendapatan kita yang terjejas waktu PKP, kita juga memudahkan urusan bakal pengantin lah. Okey, masa mula-mula kita orang buat tu, kita banyak keluarkan design yang warna-warna lembut, warna putih, nude. Untuk fokus kita untuk bakal pengantin lah sebab kita memang butuh pengantin kan, memang kita fokus kat situ. Tapi masa tu kita upload gambar, upload video dekat TikTok. Sekali tiba-tiba ramai pula yang minta kenapa tak keluarkan masa raya. Nak beli walaupun tak kahwin pun nak beli juga kan. So kita tengok permintaan tinggi pula. Dalam masa beberapa hari je dekat TikTok tu dalam 1 juta view dah capai. So kita orang teruslah keluarkan masa tu PKP memang sambung 2-3 bulan. So masa PKP tu kita antara sumber income kita buat samping lah. Tapi masa tu sebab lepas raya so banyak pengantin lah yang beli bakal pengantin. Alhamdulillah. Tapi kalau design-design ni adakah dia memang samping yang ada design belah macam ini ataupun sebenarnya ada banyak design-design lain? Ni salah satu design. Yang ni yang first kita keluarkan. Tapi lepas kita keluarkan design yang ni ada kata yang macam pengantin sikit. Rasa ada macam nak pergi rasa macam raja sehari. Ada yang minta yang design simple, so kita keluarkan satu lagi design. Banyak ni antara koleksi ni dia. antara koleksi kita yang kita dah keluarkan lah. Yang ni yang simple punya. 3 saat juga siap. Tapi design dia macam bila kita pakai nampak macam kita pakai samping biasa. Cantik lah. Ni pun samalah strap je kalau boleh buka kita. Ya, saya tengok. Begitu saja. Masuk siap settle. Yes, settle masalah. Tak payah nak panggil orang rumah tolong pakaikan samping. Sebab memang untuk lelaki sebenarnya kalau yang tak mahir ini struggle juga pagi raya tu. Betul. Macam saya pun selalu husband pun minta tolong pakai samping, kejap-kejap betulkan samping, kejap-kejap betulkan samping kan. Dulu buat untuk anak-anak je tapi bila kita buat yang ni kita nampak memang permintaan tu tinggi lah. Macam untuk raya tahun ni pun dah almost sold out dah, kita dah tutup tempahan. Allah, boleh tak sempat order lah ni. Tinggal beberapa pieces je sebab kita takut tak cukup tangan kan. Tapi yang ni memang di craft handmade ataupun macam mana sebab dia sebab bagaimana penghasilannya tu dan juga pemilihan coraknya tu? Okey, pemilihan corak tu kita orang pilih sendiri yang kita rasa bersesuaian dan boleh masuk dengan banyak jenis baju. Untuk desain raya kita banyak keluarkan desain yang warna gelap. Dan corak dan corak warna-warni sikitlah boleh masuk dengan banyak warna baju. Kalau untuk nikah biasa orang ambil kali-kali yang lembut. Dan memang kita buat sendiri. Kita ada tailor tukang jahit yang memang specialist untuk jahit baju-baju pengantin ni. Kita minta dia jahitkan untuk kita lah. Samping. Biasa berapa lama nak siapkan?
Dia dalam satu samping tu dalam 45 minit sejam lah macam tu. Oh, tapi banyaklah tempatnya kan, tak menantangkan lah. Range harga je. Kita Tak nak bagi betul-betul lah, bagi range harga je lah. Range harga kita start daripada untuk raya ni dalam 149 ke RM159 sahaja. Oh, sama lebih kurang macam harga samping biasa. Macam ni harga lipat samping je pun. biasa. Sebab kita bila kita buat pukan ni kita dapat reducekan kos lah. Ini harga pengenalan lah. So kalau customer pun dia akan rasa lebih kurang je macam beli samping biasa kan. Tak adalah membebani. Tak nampak macam instant pun. Sebenarnya nampak macam lipatan yang kemas. Sebenarnya nampak macam perfect lah lipat samping ni, padahal samping instant yang cantik sebenarnya. Ni kalau berlari ke nak guling ke insya-Allah tak tanggal pun. Saya belum cuba lagi. Jadi kita cuba tengok kelasakan dia, tapi biasanya bila dah melekat kat pinggang strap macam ini, insya-Allah lah kekal. Dia steady lah daripada pagi raya tu sampai malam raya tu. InsyaAllah boleh. Lagi satu, last kali, kalau orang nak beli ni macam mana? Online ke kena datang physical store ke macam mana? Dekat butik kita ada ready stock tapi tak banyak sangat sebab almost yang ni semua dah ada orang tempah lah. Kita banyak jual online dekat Instagram Wedding Galau Sdn Bhd atau follow TikTok kita Samping Instant. Tapi untuk raya ni minta maaf sangat-sangat kita dah habis. Untuk lepas raya boleh. Kalau untuk raya haji nanti tempah awal insya-Allah kita buat. InsyaAllah banyak sebenarnya peluang hasil bagaimana suatu masalah pandemik ketika itu mencetuskan inovasi yang memudahkan pemakaian kita semua dan juga selesa, cantik sebenarnya, kemas. Ya. Okey, terima kasih Zuliha Zulkifli. Itu dia. Dia sudah kenalkan diri dia. Saya tersasul sikit, maklumlah. Tapi apa pun terima kasih kita ucapkan pemakaian samping instant dari Wedding Galau ini. Sekian saja Warni Pagi, kita jumpa lagi. Bye bye. Itulah maksudnya segeranya dekat awal tu. Iyalah, samping instant. instant kan, pekat instant. Sekarang ni macam-macam kan. Betul. Ada kocek, ada pelekat yang macam-macam mudah kan. inovasi tapi berbezalah kan. Ada terpulang Hafizi nak old school, mungkin saya modern. Saya pasti Hafizi dia masih lagi tradisional, Hakim instant, tapi tak apa. Itu Ikut yang kita peredaran boleh zaman lah. Itu kita boleh explore lagi tahun ni. Pergi open house nanti bolehlah pilih mana satu samping yang nak dipakai. Hafizi? Betul. Dan kalau bolehlah anak-anak muda ni walaupun kita ni dah terlalu moden ke apa ke, pakailah samping. Tak kira lah pakai samping cara tradisional ke, pakai samping cara instant ke. Yang penting kita nak meriahkan suasana hari raya kita bagi cantik-cantik elok pada raya pertama dan juga kedua ni. Baik Bapak. Baik, kita banyak lagi nak bercakap mengenai raya ni. Tadi dah kita cakap pasal samping, kita dah mengimbau kenangan. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali lepas ni lagi banyak cerita best kita nak bawa. Hai, salam lebaran, selamat hari raya kepada anda semua. Masih lagi menonton kami di Awani Pagi Raya. Terima kasih kerana terus setia bersama kami sejam. Kita hampir sejam di sini. Kami berempat ni jarang berkumpul, tapi bila dah berkumpul ni macam-macam ceritalah. Tapi kepada anda di luar sana, kami ni belum makan lagi ketupat dan rendang. Saya lapar. Kalau Saya tak sabar nak hantar, makan. bolehlah hantar ke studio kami di Bukit Jalil kan. Sebab Hakim ni dia tak tolak rezeki orangnya. Memanglah. Rezeki ni jangan ditolak sebab kita ni bila orang memberi, kita menerima. Saya nak terima duit raya. Saya Sekejap. Tapi tangan yang memberi lagi baik daripada tangan yang menerima. Alamak, saya baru nak terima ni. saya baru nak bertanya mana duit raya saya memandangkan saya yang paling muda dekat sini. Rasanya Dan saya Hakim pun kena belum bagi. kahwin lagi. Rasanya Hakim yang kena bagi. Kena sebab bagi dia sebab yang paling tua. Dia yang Boleh paling tua. tolong bagi saya duit raya. Saya ni kira generasi Z tau, Z. Umur saya baru 25. Weh. 4 tahun lepas, 10 tahun lepas mungkin, tak tahu. Jangan menipu di depan hayalat ramai. Hayalat ramai. Okey. Tapi kan Gigi kena bagi sebenarnya sebab dia dah berpasangan. ya ke? Tapi baru tahu. orang Ingat single lah, okey.
Tapi korang semua kan dah kerja, kan? Kalau korang dah kerja nak kena bagi duit raya juga. Berapa nak bagi pula? RM1 cukup? RM1 kalau budak-budak tu takut-takut dia pulang balik je. Dia kata saya punya e-wallet ni ada RM100 kak. Macam mana tu? Takut nanti dia buka RM1 dia bagi tahu pula, acik ni bagi RM1. Malu. Itu yang selalu berlaku jugalah. Tak, tapi saya tak bagilah RM1. Sebab kalau saya bagi RM1, saya rasa memang akan dipulangkan semula kepada saya. Tapi seelok-eloknya lah kan. Saya juga nak tanyalah kepada rakan-rakan di Bukit Jalil ni, berapa sebenarnya jumlah duit raya yang mereka bagi? Kalau nak tahu, kita tengok berapa diorang bagi sebenarnya ni. Mungkin boleh dijadikan idea sepanjang perayaan kali ini. Kebanyakan anak buah pun dah besar-besar dah. Masing-masing dah masuk universiti, dah belajar sendiri kan. Tak payah claim kat basuh lah. Tak mahu cari duit sendiri. Yang belajar tu lagi nak kena pakai duit. Buat dah. Tak, maksudnya okey. Untuk duit raya memang adalah spend sikit. Duit RM1, RM5. So kita bagilah yang mana dapat. Betul kita bagi. Tapi sebenarnya kalau untuk dari segi nak bersedekah duit ni lebih afdal dalam bulan Ramadan. Kenapa kita nak bagi kat bulan raya saja kan. Paling tinggi 50 seorang. Okay. Sepatutnya duit raya berapa? Sepatutnya duit raya. Tak payah bagi. Kalau kata sepatutnya lah, masing-masing dah besar dah. Tapi untuk saya, seikhlas hati sebab mereka pun kita punya family, 50 lah untuk anak-anak saudara ni. Diorang dah pandai demand sekarang. Dia tak nak duit merah. Sekarang kalau boleh dia nak duit biru. Tapi amount berapa tu, I think ikut age lah kot, yang bersesuaian. Tapi mungkin biru kat atas macam tu. Biru tu berapa jumlah tu? Kalau tu tak tahu. Mungkin boleh sikit 50 ke ataupun lebih, tak tahulah kan. Tengok macam ni. Tengok diorang punya perangai macam ni. Kalau diorang okey dengan I, so I boleh bagi dia lebih. I think yang sesuai sekarang maybe paling kurang pun kita kena bagi at least RM5 kot. RM5 untuk yang paling macam kecil-kecil tu kan. Untuk my age and their age, paling kecil maybe RM5. Kalau macam I don't know yang sekolah menengah ataupun sekolah menengah kita boleh bagi 10. Duit raya tu walaupun tak beraya tahun lepas tetap perlu di bank in kan. Dia tak ada perbezaan untuk keluarga saya. Cuma tahun ni lebih lah dia sebab kita fizikal kan, insyaAllah kan. Jadinya persiapan duit raya tu memang dah siap awal-awal lah. 15. Dan ada juga yang dah kerja kan, dah kerja tak payah bagi. Tapi family saya ni dia ada yang graduate dah kerja, ada juga yang baru lahir. Maksudnya sama je setiap tahun untuk angka jumlah anak saudara tu. Kos tu sama je lah untuk kita. Kita cermat sebenarnya. Tak ada, saya set lah sebenarnya kalau ini ikut umur dan juga latar keluarga. Ni unik sikit latar keluarga. Tengoklah kalau ada keluarga tu lebih ramai daripada adik dia ataupun lebih susah sikit ke dan sebagainya kan, dari segi ekonomi tu kita bagi lebih sikit lah kan. Macam tu lah. Tapi maksimum cap 50 seorang. Itu paling besar lah. Kalau paling tinggi yang 50, tak boleh lebih. Apa tu yang lain tu kurang lah ikut peringkat usia dan juga macam tadi lah latar belakang keluarga. Macam tu lah. Lebih bijak sikit. Minimal RM5, maksimum RM100 seorang. RM100 tu ada yang untuk special ke? Yes, because Rai 2 orang adik-beradik je. So my brother and myself. So yang my brother's kids lah. Sebab rapat kan dekat. Tu alamak dah bagi tahu nanti diorang tahu. Okay, to me this is very subjective. Terpulang kepada individu, tak ada minima, tak ada maksima. So Rai rasa duit raya terpulang kepada pendapatan seseorang. Sebab Rai rasa duit raya ni kena bagi secara ikhlas. So kalau up to you, ada je orang bagi RM1. Because to me it's ikhlas. Ya, ikut peringkat umur. Kalau yang kanak-kanak tu bagi lebih sikit lah. Yang dewasa tu kita bagi separuh je lah. Separuh tu berapa? Share lah sikit. Sebab zaman inflasi ni kita bagi RM50 sajalah. Kalau anak-anak buah ke ataupun orang-orang yang datang beraya, tu berapa bang? RM5 ke, RM10 ke. Pada pendapat abang kan, duit raya ni sepatutnya berapa ringgit? Duit raya ni ikut kemampuan ekonomi keluarga tu. Susah kita nak tetapkan. Tapi sepatutnya berapa? Sepatutnya ikut sekarang ni RM10. Kalau macam anak buah yang rapat tu mungkin seorang tu boleh kasih dalam, sebab tak ramai pun, mungkin boleh kasih 100 untuk satu kepala. Dan kalau yang macam sepupu yang macam punya anak kan, macam tu bolehlah kasih dalam RM20 ke RM50 ke macam tu lah. Sepatutnya duit raya tu berapa jumlah dia? Saya rasa idealnya lah pada pendapat. untuk kanak-kanak yang masih sekolah mungkin RM10 tu sesuai lah kot kan. Tak banyak, tak sikit macam tu. Kalau pelajar universiti pula? Pelajar universiti RM10 juga lah kot. Rata-rata yang kata sekurang-kurangnya RM50
So mungkin ini adalah idea untuk rakan-rakan saya yang tersayang, yang tercinta ni. Idea. Bagi saya RM50 tahun ni. Idea ni kita kena sesuaikan dengan kadar inflasi. Betul. Barulah Tapi betul. tak lupa juga dikatakan apa pengeluaran KWSP tu adalah RM50 je, Kim. Okey, tak apalah. Dia banyak sebenarnya pendapat mengenai keuangan ni, tapi sebenarnya orang ramai ada pendapat mereka masing-masing, tapi kita kena tanyalah kepada ahlinya, mereka yang pakar. Jadi saya nak call lah orang yang paling bertauliah sekali kalau nak cerita pasal duit ni. Ada ya? Mestilah kita kena dapat pandangan pakar. Okey, siapa? Kita nak bersama dengan ni. Penulis buku kewangan Dr. Azizul Azli. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Dr. Azizul. Selamat Raya Doktor. Selamat Raya. Terima kasihlah kerana sudi pada Hari Raya pertama ni duduk di hadapan TV bersama kita kan. Terima kasih. Saya nampak meriah betul. Oi, meriah. Lama tak raya meriah. Orang bujang bertemu orang bujang memang meriah. Mestilah. Raya kat mana ni, Doktor? Bagus. Doktor raya di mana ni? Saya kembali ke Kedah kali ni. Jadi negeri Jelapang Padi lah. Selepas 2 tahun kita berada di dalam rumah sendiri, beraya sendiri. So kali ni berjayalah melepasi itu. Ya, insyaAllah. Tapi kalau bila balik raya, balik kampung ni, 2 tahun dah tak balik raya, tak boleh balik raya. Nanti bila balik raya ni takut ramai meminta. Tapi sebenarnya ni soalan cepumas, saya terus bagi je lah kan. Okey, terus bagi. Siapa sebenarnya yang layak dapat duit raya ni? Ataupun sebenarnya dia ikut keikhlasan kita lah kan. Okey. Terima kasih Kim. Terima kasih semua. Okey, saya rasa ni ada topik yang menarik lah. Selepas kita terkurung, berkampung di rumah sendiri ya, selepas 2 tahun beraya dan sebagainya. Nombor satu, kita kena faham dulu duit raya ni untuk apa? Apakah duit raya ni juga masuk dalam kategori sedekah ke, ataupun duit raya ni termasuk dalam kategori hadiah ke? Jadi dalam masuk kategori mana dan sebagainya. Yang pertama, yang kedua tadi saya suka dengar yang komen tadi tu, yang first tu. Yang wawancara tu, dia kata apa tau? Dia kata sedekah yang bagus adalah bulan Ramadan. Betul? Betul. Sebenarnya kadang-kadang saya perasan orang kita terlalu fokus kepada duit raya. Kim, kalau macam orang yang kaya, handsome macam Hakim, macam Fizi, tak ada masalah. Dia orang banyak duit. Jadi dia orang boleh bagi, tak ada masalah. Tetapi Amin. Kita, sebenarnya kita nak utama siapa? Tadi macam Hakim sebut tadi, betul kadang-kadang kita kalau nak sedekah ni kita kena utama anak yatim, fakir miskin, pelajar yang menuntut ilmu, biasanya itu ibu tunggal ataupun golongan orang tua bila kita pergi melawat bila raya ni dan sebagainya. So orang-orang inilah sepatutnya yang kita bagi keutamaan. Tetapi bila kita dah 2 tahun macam Gigi kata tadi kan, kita tak balik raya dan sebagainya, pastinya kita ni anak saudara, anak buah, anak jiran, anak kepada tok cu, tok long semua akan datanglah. Jadi saya rasa perlu adalah sedikit guideline ataupun panduan nak bagi duit raya ni berapa kan, sebab kita tak nak macam ni. Kita tak nak dalam keseronokan beraya ni, duit raya ni menjadikan sesuatu yang mengguris hati. Samping dah ikat betul, handsome dah sudah, tetapi dia bagi RM1 je. Sungguh. Kan? Jadi Hakim dengar tu? Jadi benda itu biarlah seikhlas hati. Itu yang pertama, dia punya keyword. Yang kedua, saya nak pesan begini bab duit raya ni. Nombor satu, jangan didik anak kita. Kita suruh kita pergi ke rumah Mak Su Gigi. Mak Su Gigi paling kaya, dia paling hebat lah. Minta duit raya kepada dia. Jangan didik anak kita suruh minta duit raya. Dia begitu. Ya, supaya dia orang faham bahawa duit raya ni bukan untuk diminta dan sebagainya. Yang ketiga, saya nak pesan ini, budaya duit raya ni kadang-kadang memberi kesan juga kepada orang yang susah. Kita kesian, ya. Kalau macam Wani dia kaya, macam Gigi kaya, dia orang tak ada masalah. Tetapi bagi orang-orang yang susah ni, memberi duit raya tu kadang-kadang mula menjadi beban, ya. Jadi kita boleh buat apa juga, ni kita pesan-pesanlah kepada anak buah kita juga. Kita boleh pesan begini. Cuba belajar juga menolak duit raya selain daripada kita menghimpunkan duit raya. Belajar cakap elok-elok, tak apa cik, duit saya ada, saya kalau kita tengok orang susah lah, tok nyang kita balik kampung melawat rumah mak saudara, rumah dia pun kita tengok Allah sedih, kita datang meraihkan dia kan, dia pun susah nak bagi duit raya dan sebagainya, kita faham kan. Jadi saya nak cadangkan raya yang mulia ni, hari yang baik ini, kita pesan juga kepada anak kita, belajarlah tolak secara berhikmah dan sebagainya, ya. Tapi kita sayang dia, kita hormat dia. Yang ketiga,
yang kelima seterusnya saya nak pesan ni juga macam tadi, macam Wani sebut tadi. Amalkan, jangan buka sampul pemberian tu depan. Dia begitu. Itu kita kena pesan tu, kena ingat tu. Dia nanti dia buka, ya Allah, Tuan Hakim bagi RM50. Oh, seronok dia panggil satu kampung datang kan. Tapi Besok sebelum Doktor, tapi duit raya ni dia soal mengenai sedekah dan juga mengajar adab sebenarnya. Ada maksud di sebalik tindakan kebudayaan itu. Dia sedekah, keagamaan sikit dan juga mengajar adab sebenarnya. Tapi Doktor, Syazwani dah kerja layak ke dapat duit raya? Tapi saya belum kahwin, Doktor. Saya rasa macam layak ke atau macam mana? Duit raya ni sebenarnya dia tak adalah satu definisi yang jelas. Dengar tu? Ada sejarah yang panjang. Sebenarnya dia tak bermula, kita mengambil budaya siapa duit raya ni. Duit raya ni sebenarnya budaya daripada masyarakat Cina jugalah. Dia orang menyediakan ampau. Kita di generasi awal dulu tak ada pun pemberian duit raya, tetapi kemudian dipopularkan dengan kaedah sampul yang semua syarikat-syarikat JLC keluarkan sampul cantik-cantik, itu pun berebut kan. Tak apa, letak RM1, RM2 pun janji sampul cantik dan sebagainya. Jadi kalau bagi masyarakat Cina dia ada definisi dia, siapa yang boleh dapat dan sebagainya. Bagi masyarakat kita ni sebenarnya tak adalah definisi, tetapi kalau duit dah banyak sangat sampai tak tahu nak buat apa, macam Hakim kan duit dia banyak, dia tak tahu nak buat apa. Dia duit dia tabur banyak-banyak kan. Apa salahnya bagi dekat Wani sikit, bagi dekat Fizi sikit, bagi dekat Gigi sikit. Bila duit banyak kan. Begitu. Doktor, bila cakap pasal duit banyak ni kan, ni saya mengandaikan lah. Kalau mungkin kecil-kecil dulu kita pernah macam challenge competition. Tahun ni kau dapat berapa total? Okey doktor, ini nak minta nasihat kewangan ni. Apa nasihat yang terbaik untuk ibu bapa, anak-anak yang menonton yang bukanlah meminta, tapi kalau orang beri ni, orang dia berkeras nak bagi, kita kena ambil jugalah. Tak baik kita menolak rezeki kan. Nak buat apa dengan duit tu doktor? Labur, simpan, belanja balik, sedekah balik kepada orang lain. Okey, very good. Saya suka soalan Hakim tu. Sebenarnya akhirnya lepas dapat duit ni apa yang kita buat? Saya sangat galakkan dan benda ni pun saya buat. Saya buat apa? Saya himpun duit setiap kali daripada anak kita kecil dulu lahir orang bagi sedekah anak kita, tiap kali raya kita dapat, kita himpun. So duit ini buat apa? Nombor satu, saya lebih cadangkan duit ini simpan untuk dana pendidikan dia orang di masa akan datang. Dan anak-anak ni pun dia kadang-kadang dia seronok, dia tengok dia dapat duit raya tahun ni, dia dapat 100, dia boleh simpan dalam dana. Jadi sangat digalakkan duit raya ni buat apa? Katakanlah kalau kata nak pecah pun mungkin nak ambil 20% untuk dia beli apa-apa yang dia suka ke, nanti 80% tu buat apa? 80% tu simpanlah. Dia tak ada sangat keperluan pun. Mak ayah saja yang tanggung dia selama ni, dia tak ada keperluan sangat pun. Jadi kalau tanya saya ada banyak, boleh letak dalam akaun HB, boleh buka akaun tabung haji, boleh letak dalam SSPNI. So ada banyak instrumen yang kita boleh letak untuk duit anak kita yang akan 18 tahun kemudian ni berkembang menjadi satu dana yang lebih sihat dan baiklah. Ini yang dikatakan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Tapi kalau kena tarah bukit tak jadi apa juga. Baik, terima kasih Dr. Azizul Azli. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Sekejap saja berbincang tapi penuh makna pada hari raya pertama ni kepada ibu bapa yang mungkin menonton tu dapat sedikit idea bagaimana sebenarnya pembahagian duit raya ataupun bagaimana nak simpan duit raya tu. Okey, jadi lepas ni semua beratur sebab saya nak bagi duit raya. Alhamdulillah. Saya nak bagi ni lah QR code je lah. Modern kan? Itu trend baru pula sekarang. Nanti dia nampak jumlah dia nanti. Kalau nak memberi, saya terima. Saya tak menolak. Tapi awak juga perlu memberi tau. Okey, nanti kita bincang nanti. Baik, sebenarnya kita pun dah sampai ke penghujung rancangan penghujung Awani Pagi Raya. Terima kasih kerana menonton kami dan kita ucapkan kepada anda semua enjoy ataupun nikmatilah raya ini selagi kita semua ada dapat berkumpul bersama-sama kan. Jadi saya ambil kesempatan ni mungkin nak ucapkan selamat hari raya. Maaf zahir batin kepada keluarga saya di Melaka, di Durian Tunggal, Melaka. Tahun ni raya pertama kami beraya tanpa bapa di sisi, abah di sisi tepi. Dan tak apa Cici. Saya kira itu hakikat yang agak pahit untuk kita terima, tapi itulah kebenarannya. Setiap yang bernyawa tu pasti ada tempoh hayatnya. Dan ini juga dalam konteks semasa ramai juga yang berhadapan situasi yang sama sebenarnya. 2 tahun kita tidak boleh beraya, saya kira memberi kita ruang
masa untuk refleks kembali terhadap apa yang berlaku dengan keadaan wabak penyakit yang ada ini. Dan kita bergembira meraihkan Syawal kemenangan, menahan nafsu lapar dan dahaga. Kita juga meraihkan kemenangan berbagai perkara banyak yang boleh kita raihkan dan juga kita tangisi dan mengenang kembali apa yang berlaku. Dan saya juga nak ambil kesempatan ni, selamat Hari Raya, mak zahir batin. Saya tak nak minta maaf banyak. Sebab nampak macam tak ikhlas nanti. Salah je minta maaf terus. Settle, betul, buat lagi esok. Tak boleh nak macam tu. Fizi? Dan saya juga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada keluarga saya yang berada di Kampung Kalampegoh, Ipoh Perak, dan juga di Kampar Perak. Dengan rendah hati, sekali lagi mohon maaf kepada semua sekiranya ada terkasar bahasa, dan juga kepada penonton setia kami di Astro Awani dan juga di Awani Pagi ini. Kalau kok-kok tersilap kata ke apa ke, harap dimaafkanlah. Saya juga ingin paling banyak nak minta maaf ni. Dia kira macam bungsu, beratur, dia paling banyak minta maaf. Awak ni tak baik tau, potong saya. Awak minta maaf dengan saya kejap lagi. Nanti saya bagi. Saya minta maaf, nanti saya buat lagi. Dah kita dah habis lagi. Okey. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir batin terutamanya buat keluarga saya yang berada di Petaling Jaya dan juga Kuala Lumpur. Lepas ni bolehlah hidangkan untuk Wawa nak balik ni, nak balik raya. Oh, Wawa panggil. Okey, rahsia cukup. Dan juga kepada penonton Awani Pagi, terutamanya terima kasih kerana setia bersama kami setiap pagi. Dan kami harapkan agar perkongsian yang dapat kami kongsikan ini memberi manfaat kepada anda semua. Okey. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin, hati-hati di jalan raya. Itu yang penting juga. Keselamatan diri semua. Betul. Jangan lupa buat ujian kediri setiap kali anda nak menziarahi ahli keluarga anda, kerana kita tak naklah berlakunya sekali lagi penularan dalam komuniti dan sebagainya, terutamanya dalam kalangan keluarga yang tersayang. Jadi ingat, stay safe. Ya, okay? kita nak bawa Patuh balik SOP. Patuhlah segalanya. Kita nak bawa balik kenangan dan bukan bawa balik penyakit, nak bawa balik kenangan. Okey, kita dah. Okey. Jom. Bye. 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 Selamat Raya. Jumpa lagi, Selamat Hari Raya. Tuang air tu. Okey, saya nak ambil minum. Saya haus. Sila minum. Boleh tolong saya? Kenangan dia. Cheers.